that is the bite, you just immediately know you're back in Malaysia. And the tower. Patronus. Literally. My first time seeing these in person. These are some of the most famous towers in the world. Pernahkah anda merasa janggal berada di persekitaran baru, bersedia memahami adat, bahasa atau cara hidup yang berbeza? Itulah yang kita kenali sebagai kejutan budaya. Satu pengalaman yang ramai melaluinya tapi jarang dibincangkan secara mendalam. Dalam video ini, kita akan meneroka dunia menarik tentang peralihan budaya. Kita akan melihat bagaimana gaya komunikasi norma sosial dan interaksi harian boleh berbeza antara budaya, serta bagaimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Sama ada anda sedang bersedia untuk berpindah ke luar negara, ingin tahu tentang kehidupan di negara baru, atau sekadar ingin memahami hubungan sesama manusia dengan lebih baik. Video ini adalah untuk anda. Jom kita lihat. Pengalaman kejutan budaya iaitu etika makan di Malaysia. Video ini menceritakan tentang pengalaman seorang wanita British yang terkejut dengan cara makan dekat Malaysia. Di barat, garpu dan juga pisau melambangkan formaliti dan hidangan dihidangkan secara berasingan. Ini untuk mencerminkan individualism. Sudu pula hanya digunakan untuk minum sup ataupun untuk sebagai pencuci mulut. Di Malaysia, sudu digunakan di tangan kanan dan garpu digunakan tangan kiri untuk menolak makanan. Makanan pula akan dimakan dengan tangan untuk melambangkan tradisi, dan juga hidangan pedas menjadi kejutan bagi mereka kerana mereka biasa makan dengan rasa yang ringkas. Wanita ini melalui 3 tahap kejutan budaya, iaitu honeymoon di mana mereka teruja untuk mencuba budaya baru. Yang kedua, frustration, iaitu kekeliruan dengan norma makan dan juga rasa pedas. Ketiga, adjustment untuk memahami nilai kolektivisme dan juga tradisi. Okey, kesimpulannya, cara makan akan mencerminkan nilai mendalam seperti kolektivisme dan juga penghormatan kepada tradisi, menjadikan ia pengalaman budaya yang lebih bermakna. Di Malaysia, gelaran sebagai Uncle Auntie Cousin digunakan sebagai tanda hormat dan keakraban bukan hanya kepada ahli keluarga sahaja, malah kepada orang yang lebih tua dan juga baru yang digelari. Penggunaan gelaran ini menunjukkan keterbukaan dan keakraban mereka dalam sosial, di mana orang Malaysia lebih mudah untuk membina hubungan mereka tanpa mengira status dan hubungan kekeluargaan. Gadis British mungkin terkejut kerana di negara asalnya, gelaran seperti ini jarang digunakan dalam konteks yang serupa. Seterusnya, pengawal keselamatan di tempat haram. Video ini menunjukkan bagaimana perbezaan budaya mempengaruhi kejutan gadis British ini. Di negara barat, budaya individualisme membuatkan mereka bergantung kepada sistem formal seperti polis dan CCTV. Risiko jenayah awam dianggap rendah, jadi kehadiran pengawal keselamatan jarang diperlukan. Sebaliknya, di Malaysia, budaya kolektivisme menekankan kesejahteraan bersama. Kehadiran pengawal keselamatan dilihat sebagai usaha kolektif untuk melindungi komuniti dan memberikan keyakinan tambahan. Gadis British tersebut mengalami tahap irritation and hostility dalam teori culture shock kerana amalan keselamatan di Malaysia sangat berbeza dengan negaranya. Di Malaysia, penggunaan tangan untuk menyeberang jalan mencerminkan budaya kolektivisme yang menekankan kesopanan, komunikasi non-verbal dan saling memahami antara pejalan kaki dan pemandu. Misalnya, di kawasan perumahan atau jalan tanpa lampu isyarat, pejalan kaki sering mengangkat tangan untuk meminta izin menyeberang, dan pemandu kenderaan yang sopan biasanya akan melambatkan atau berhenti sebagai respons. Sebaliknya, di negara barat seperti Inggeris, pejalan kaki yang berada di zebra cross memiliki hak penuh untuk menyeberang tanpa perlu memberi isyarat, kerana pemandu kenderaan diwajibkan berhenti sesuai aturan hukum. Contohnya, di London, pengemudi yang gagal memberi jalan pada pejalan kaki dapat dikenakan denda secara langsung. Perbezaan ini mencerminkan nilai kolektivisme di timur yang mengutamakan harmoni sosial melalui interaksi dibandingkan individualisme di barat yang bergantung kepada struktur hukum untuk mencipta keamanan di jalan. Dalam budaya Malaysia, balasan kepada ucapan terima kasih biasanya tidak menggunakan you are welcome. Gadis British dalam video ini mungkin terkejut dengan cara orang Malaysia. Orang Malaysia lebih suka memberi balasan santai seperti sama-sama, tak ada hal, atau hanya senyum dan angguk. Ini menunjukkan keakraban tanpa terlalu mengikut formaliti. Berbeza dengan orang British yang lebih dengan formal you are welcome. Budaya rendah hati dan tidak menonjolkan diri ini menunjukkan sikap rendah hati orang Malaysia, di mana membantu orang lain dianggap biasa. Jadi balasan formal seperti you are welcome kadang-kadang tidak perlu. Seterusnya, tentang pengalaman yang terkejut dengan banyak hawa di aircon di Malaysia.
Ini menunjukkan bagaimana cuaca panas mempengaruhi gaya hidup orang Malaysia. Malaysia mempunyai cuaca panas dan lembap sepanjang tahun dengan suhu sering melebihi 30 darjah Celsius. Oleh itu, penghawa dingin diperlukan untuk keselesaan, bukan sekadar kemewahan. Gadis ini menunjukkan terkejut kerana di negara asalnya cuaca lebih sejuk dan penghawa dingin tidak diperlukan. Tambahan, di Malaysia penghawa dingin ada hampir di mana-mana. Di rumah, pejabat, pusat beli belah, restoran dan pengangkutan awam seperti LRT atau bas PIM. Pusat beli belah menjadi tempat orang ramai berlindung dari panas terik, bukan hanya untuk membeli belah. Jadi British mungkin merasa terkejut dan kagum dengan amalan penutupan kedai semasa waktu Jumaat di Malaysia, di mana benda ini mungkin jarang dan tidak berlaku di negara asalnya. Okey, yang pertama, keutamaan salat Jumaat dalam kehidupan orang Islam. Okey, salat Jumaat adalah kewajipan bagi lelaki Muslim dan di Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Kedai-kedai terutamanya yang dimiliki oleh orang Islam akan ditutup bagi memberi peluang kepada mereka untuk menunaikan salat Jumaat. Okey, yang kedua adalah amalan penutupan kedai di kawasan-kawasan tertentu. Penutupan kedai semasa waktu Jumaat jelas di kawasan yang majoritinya Islam seperti di Pantai Timur dan di bandar-bandar tertentu. Jadi British itu mungkin merasa terkejut melihat beberapa kawasan yang sunyi seketika pada waktu ini. Kesan culture shock dan juga penyelesaiannya. Culture shock memberi kesan kepada pelancong dan juga negara. Kesan kepada pelancong iaitu kekeliruan, stres dan juga kesukaran komunikasi akibat perbezaan budaya dan juga bahasa. Kesan kepada Malaysia, ia meningkatkan kesedaran budaya, tetapi jika tidak diurus, ia akan menjejaskan kepuasan pelancong dan sektor pelancongan. Penyelesaiannya, satu, pendidikan budaya iaitu memberi panduan atau maklumat melalui aplikasi. Kedua, sikap mesra iaitu penduduk tempatan membantu dengan sopan. Yang ketiga adalah teknologi di mana media sosial akan memudahkan pelancong untuk memahami budaya. Dengan usaha bersama, culture shock dapat memberi peluang untuk belajar dan juga mengeratkan hubungan budaya. Malaysia, truly Asia.